Ya, masih lagi di sini di Pusat Kesihatan Ceras. Kalau kita tengok ini adalah bilik gerakan mawar. Kalau tadi Muaz di bilik gerakan, kalau kita tengok ini adalah apa orang kata mereka sedang petugas-petugas ni sedang buat siasatan kes-kes yang positif lah. Kalau dulu cita-cita saya sebenarnya nak jadi apa orang kata petugas perubatan. Tapi kat sini pula dekat depan TV. Macam mana? Tak apalah, bertugas dekat hati awak je boleh. Okey, gurau. Okey, kalau sempena kalau kita tahu sekarang tengah bulan kemerdekaan kan. So kita nak ambil bulan ni sebagai semangat kemerdekaan. Kita nak meraihkan frontliners jugalah. So sebelum tu kita akan menjemput dengan kita punya petugas perubatan yang pertama, Encik Al. Boleh? Encik Al nampak macam berdebar kan. Alright Encik Al, apa khabar? Sihat Alhamdulillah, sihat. Alright Encik Al. Kita nak tahu jugalah apa tugas-tugas yang mereka sedang lakukan di sini. Macam Encik Al sendiri buat apa? Okey. Tugas saya dekat sini sebagai untuk menyiasat kes-kes yang positif COVID lah. Okey, kita akan tanya pesakit-pesakit COVID ni pasal pekerjaan dia, and then simptom-simptom dia, macam mana dia kontak, apa semualah. Itu saja. Alright. Kalau kita tahu sekarang ni apa yang orang kata bulan 8 ni adalah hari ni 1 Ogos bulan 8 dengan apa ni bersempena dengan bulan kemerdekaan. Kalau kita tahu macam frontliners ni, pengorbanan dia tu macam mana? Berbaloi ke tak macam tu? Nak kata berbaloi ke tak tu, selagi tak habis kepada tak habis pandemik ni, lagi itulah tak akan berbaloi kan. Kita akan buat benda ni, kita akan fight sampai kes-kes ni betul-betul low. Alright, itu kalau macam ikutkan pengorbanan apa ni Cik Al sendiri. Kalau kita tahu Cik Al juga dah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. So macam mana pengorbanan tu? Kadang-kadang balik tu tak boleh nak terus peluk anak, peluk isteri. So apa perasaan mungkin pengorbanan tu macam mana? Okay, kalau ikutkan pengorbanan dengan keluarga pula, sebab wife saya pun seorang doktor, and then kita balik pun tak terus kepada anak lah. Kita akan prepare diri kita dulu betul-betul bersih kan. And then kita pun macam tinggalkan keluarga. Macam saya tahun lepas pergi ke Sabah kan, tinggal family, so rasa sedih jugalah. Tapi hakikatnya tanggungjawab kita sebagai frontliner untuk membanteraskan COVID ni semua. Alright, saya pasti penonton mesti akan tengok mata Encik Al ni. Dia macam handsome-nya, macam jodoh aku. Bukan kita tanya juga dekat Al lah juga kan. Sepanjang bertugasnya ada tak orang macam, kau tahu nampak wajah handsome kan, orang kata daripada mata turun ke hati. Tapi ni simpan dalam hati je. Okey, ada tak macam orang macam minta nombor telefon ke, macam boleh tak nak selfie ke, dah macam artis lah pula. Kalau ikutkan macam-macam hal lah kan kita jumpa. Sebab kita pun nak menghappykan pesakit-pesakit kita. Kira pesakit ni macam rakan kita sendiri, keluarga kita sendiri kan. And then ada yang minta bergambar, ada siap hantar macam hadiah untuk kita. Macam hantar bunga kan. Ada satu kes hari tu, cikgu pelatih hantar bunga kat kita. Macam terkejut kan. Tapi kita ucapkan terima kasih lah kan. And then apabila pesakit tengok kita happy, kita tengok pesakit pun happy. Macam tu. Alright, mungkin last soalan mungkin harapan Encik Al sendiri sebagai seorang frontliners dan juga semangat kemerdekaan ni. Okey, saya harap frontliner kita ni jangan terlalu down, dan kita perlu bersemangat lah untuk negara kita supaya kita dapat fight kes-kes ni supaya dia lebih low, and then banyak pesakit-pesakit yang boleh discharge daripada tempat PKRC kita, and then jaga diri, jaga keselamatan diri, jaga keselamatan keluarga apa semua. Okay. Alright, sekarang ni saya rasa macam sesak nafas. Tak tahu kenapa, saya rasa macam terkurung. Kenapa itu? Tak tahulah, saya rasa macam rasa terkurung, tapi saya tengok awak rasa macam bebas merdeka. Dengar tu. Terima kasih Al. Alright, so kita sejumpa seterusnya Encik Fadli, Khairul Fadli Yusof. Alright, Cik Fadli sihat ya? Alhamdulillah saya sihat. Okey, saya kat sini untuk menguruskan kenderaan lah. Sebab bila saya dapat senarai tu, saya akan bahagikan dulu, tengok mana yang akan kita untuk hantar ke MAEPS ke ataupun hospital ke, semua tu. Lepas tu baru saya akan agihkan kepada tim ambulan. Sebab kat sini kita cuma ada 4 ambulan dan 2 van. So kalau yang emergency, kita akan bagi ambulan dululah. Okey, kalau untuk yang kes-kes biasa, yang maknanya yang boleh duduk kat rumah apa benda semua tu, kita akan bagi dekat van untuk angkut lah.
Alright, itu dia punya tugas. Mungkin ada tak cabaran dia? Cabaran yang paling sukar ke sepanjang bertugas ni di kala pandemik ni sendiri? Pada kami lah, tim ambulans ni, bila dapat list tu, kami kena call dulu patient. Walau patient kadang-kadang dia banyak yang tak mau angkat call, tak bagi kerjasama yang betul lah. Paling banyak bila kita call, kita tanya, kita kena marah, dia refuse nak pergi. Maknanya tak nak pergi je, kata saya dah sihat apa benda semualah. Okay. Alright, itu kalau ikutkan itu dah tugas-tugas dan cabaran ni Khairul sendiri. Mungkin sebagai frontliners dan juga semak kemerdekaan ni, apakah pengorbanan yang paling tak dapat dilupakan ke? Ni merdeka ni rasa lagi feel lagi tu. Kami dekat sini, kerja kami bermula pukul 9 pagi. Habis tu kami tak boleh nak cakap. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 pagi baru boleh balik rumah. Dan pagi besoknya kami still kena kerja macam biasa. Okay, kalau tu saya harapnya lah kes ni akan berkurangan. Dan kalau dah berkurangan tu kita mungkin beban kerja kita akan berkurangan sikit lah. Tapi saya harap kalau tak perlu keluar rumah tu janganlah keluar rumah. Duduklah kat rumah. Okay. Mungkin ada lagi satu soalan, mungkin pesanan ataupun nasihat lah, penegasan untuk orang di luar sana. Mungkin lebih berhati-hati ke? Sebab sekarang memandangkan varian kita sekarang makin bahaya, varian Delta. Siapa-siapa pun boleh berjangkit. Itu yang paling senang berjangkit. Jadi macam saya cakap tadi, kalau kata tak perlu keluar, duduk rumah je lah. Kita ikut je lah saranan kerajaan. Okay. Alright, terima kasih Fadli Alright, so tadi Encik Fadli dan juga Al. Dan kalau kita tengok ini adalah persekitaran mereka membuat kerja untuk melihat kes-kes yang positif, membuat siasatan untuk macam mana lepas ni kita nak buat apa. So ini tugas mereka, sibuk setiap hari, kita tahu macam mana pengorbanan diorang. So untuk anda semua, pastikan duduk di rumah. Kalau tak ada benda nak buat ataupun tak ada benda nak buat ataupun tak perlu nak keluar rumah, so stay at home, duduk rumah. Itu je pesan saya. Itu je. Alright. Kita berehat seketika. Borak kopi tiam.